Opposition allies PAS, PKR and DAP today submitted a memorandum to the Human Rights Commission Suhakam over the suspension of two party organs from Monday. Harakah and Suara Keadilan have been suspended for 3 months from March 23rd, while DAP is said to be facing difficulty in renewing its publishing permit for its organ The Rocket. PKR Information Chief Tian Chua, PAS Information Chief Mahfuz Omar and DAP's Serdang MP Teo Ni Ching complained that the Home Ministry action was no coincidence and called on Suhakam to carry out an investigation. Sebagai asasi manusia Suhakam untuk buat sesuatu bagi memastikan supaya keterusan media, kebebasan media dan akhbar di negara kita ini dapat dipulihkan. Saya akan menerima memorandum pada petang ini bagi pihak Suhakam dan perkara ini akan dibawa ke pihak Suruhanjaya untuk dibincangkan dengan lebih lanjut dan daripada situ apa-apa jua tindakan yang akan diambil oleh Suhakam akan diputuskan oleh pihak Suruhanjaya. Assalamualaikum. Assalam. Sebentar. Sebentar. Saya datang atas perintah Allah dengan Rasul. Okey, saya datang atas perintah Allah dengan Rasul. Biar selesai dulu. Sekejap, kamu semua tak berkuasa. Yang berkuasa Allah. Okey. Saya bagi 3 hari untuk kamu buat keputusan ni. Okey, insya-Allah. 3 hari ya. Insya-Allah. Kita ada 2 kopi. Satu nanti stamp. Kami janji maklumat tidak akan putus dan dengan apa corak bentuk pun kami akan tetap edarkan surat khabar kita. Petang ini kami ketiga-tiga parti DAP, PAS dan Keadilan datang untuk menyerah satu memorandum berkenaan dengan kebebasan media. 2 hari yang lalu kami dari Pakatan Rakyat telah dimaklum oleh pihak Kementerian Dalam Negeri bahawa Harakah dan surat khabar Suara Keadilan telah digantung selama 3 bulan. Kita mengalu-alukan supaya negara kita mengamalkan satu kebebasan media yang lebih terbuka, iaitu bebas untuk siapa membuka media ataupun akhbar, tetapi setiap akhbar harus menanggung risiko, iaitu kalau ada pemberitaan yang tak betul, maka ada pihak-pihak yang dilaporkan ataupun yang dianggap ada unsur fitnah tersebut boleh menyaman pihak media. Ini yang sepatutnya diamalkan oleh negara kita dan inilah yang diamalkan oleh negara-negara di negara-negara maju. Sebab itu saya sendiri yang telah difitnah oleh berita harian, saya telah mengambil satu tindakan bukan untuk meminta KDN menggantung berita harian, tetapi saya sendiri yang menyaman berita harian ke mahkamah pada tahun 2001 yang lalu, dan pada penghujung tahun pada awal tahun ini mahkamah telah pun membuat keputusan bahawa didapati berita harian salah memfitnah saya, dan berita harian telah pun dan juga telah dihukum untuk membayar kepada saya sebanyak 120 ribu ringgit, dan ini yang sepatutnya diamalkan. Kita minta satu penjelasan yang baik daripada KDM. Kita perlu satu alasan yang bagus. Kita tidak akan terima apa-apa alasan yang remeh macam tu. Sekiranya kita memanglah dalam surat khabar kita ada apa-apa unsur fitnah seperti yang dicakap oleh Watri Mahfuz, bawalah kita kepada mahkamah. Kerana saya rasa KDM bukan seorang hakim. Mereka juga bukan seorang Tuhan, ataupun mereka juga bukan ibu bapa bagi semua rakyat Malaysia untuk ambil satu keputusan, untuk membuat satu keputusan apa berita yang benar, apa berita yang tidak benar, apa berita yang diperlu oleh rakyat Malaysia, apa berita yang tidak diperlu oleh rakyat Malaysia. Memang jelas bahawa apa yang berlaku ini adalah kerana ketakutan rejim ini terhadap kebangkitan rakyat. Dalam pilihan raya yang lepas, jelas hampir semua kawasan, bukan hampir semua kawasan bandar kita menangi. Dan orang bandar yang mempunyai maklumat tidak lagi memilih UMNO dan Barisan Nasional. Justru itu pengharaman ini berkaitan rapat dengan
pendedahan dan serangan khususnya bukan sahaja kepada Barisan Nasional tapi khususnya kepada Najib Tun Razak. Dan kita anggap ini merupakan tindakan tergesa-gesa tanpa meneliti dengan teliti perkara ini. Ambil satu contoh saja. Contoh dia ialah kerana akhbar Suara Keadilan permitnya mati pada bulan 4, seharusnya kita perlu mohon akhbar permit semula. Tetapi penggantungan melebihi daripada tempoh permit itu. Ia umpama seperti meletupkan mayat Al-Tantuya. Al-Tantuya dah mati, kena tembak, tetapi diletupkan pula lagi. Begitulah kejamnya, takutnya mereka terhadap kebangkitan rakyat kali ini. Why are we putting so much attention on Najib when the decision is made by the Kementerian Dalam Negeri? I mean, well, it's not coincidental that we see 6 bloggers got charged. Sungai Petani, very harsh actions, and then various rolling back of freedoms and democracy has happened during this period of time. So it's not a question of Najib, but it is an indication of what to come with the whole a return of the old authoritarian culture. So that is our concern. So I think whoever is going to take over has to make themselves clear and has to show that they have the tolerance towards criticisms and dissent. Pakatan also has banned mainstream media from covering some of PKR events. So what's your comment on that? We don't ban. We don't cooperate with medias that play on racial sentiment, play on blatant, blatant false information being circulated. We can never ban, and we don't advocate banning any newspaper. We don't want Utusan to twist our views, so we don't give statement to Utusan, or we don't give it to NST. There's nothing to do. We cannot stop their freedom to fitna against us. You know, we cannot stop their freedom to criticize us. That's their freedom, and we cannot stop the readers to decide whether they believe or they don't believe it. So that's a very different thing. When you use state authority to say this paper cannot say something like that or cannot circulate certain information, that is restriction against freedom of press. But we don't. Pada pandangan saya, ini adalah satu praktik yang tidak sihat. Tapi dalam masa yang sama, akhbar tidak kira mana-mana akhbar, tak kira akhbar pakatan maupun mainstream media, mestilah bertanggungjawab dalam melaporkan sesuatu. Kita tengok contoh macam agenda Daily ketika krisis gambar Bogel YB Elizabeth Wong, macam mana dia menyiarkan gambar yang berniat jahat lah. Dia letak gambar Tan Sri Khalid dengan Elizabeth Wong, dia bulatkan di bahagian yang sulit kalangan. Jadi pada saya biar open, semua orang boleh datang, tapi akhbar-akhbar ni termasuklah juga akhbar pakatan pun kena bertanggungjawab. Kita mengamalkan kebebasan media. Kita tidak menekan mana-mana media untuk melaporkan mengikut apa yang kita ni. Pertama, kita tidak menggalakkan fitnah, laporan yang tidak betul. Kedua, kita tidak menghalang mana-mana media dan supaya mengubah suai laporan mengikut kehendak kita. Untuk menghalang mana-mana media, itu adalah hak mana-mana pertubuhan. Tetapi utusan masih terus boleh melaporkan, tak ada masalah. Saya bercakap soal kebebasan media. Pandangan kita seperti ini. Kebebasan media bermaksud semua organisasi, semua pihak boleh mewujudkan media mereka sendiri dan bertanggungjawab terhadap media itu. Seperti Suara Keadilan adalah milik Parti Keadilan, sudah tentu mengenengahkan mengenai apa matlamat dan polisi perjuangan parti. Begitu juga Harakah milik PAS. Begitu juga sekarang ini, kalau benar UMNO berani, UMNO wujudkan media Suara Melayu ke, Suara UMNO ke, dan jual di market. Kita tak ada masalah. Maknanya kebebasan media memberi ruang terhadap kita mewujudkan media itu.